Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 2 April. Semua projek dan lawatan Menteri Persekutuan ke Sarawak perlu memaklumkan kepada kerajaan negeri terlebih dahulu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ia bertujuan bagi menyelaras bersama dan mentadbir projek-projek yang hendak dilaksanakan di Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan kepentingan negeri perlu didahulukan mengikut protokol selaras dengan peranan dalam kerajaan perpaduan yang mahu memberi kestabilan kepada negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Kerana sometimes we need the state officers to know what they are doing, what project they want to implement, kerana kita dapat menyelaraskan seperti mana dikendaki oleh Perdana Menteri. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti-Parti Bumiputera Bersatu PBB kali ketiga di Kuching. Dalam sidang media yang sama, beliau yang juga Presiden PBB berkata 3 konvensyen PBB akan diadakan sempena 60 tahun Sarawak Merdeka merangkumi 3 zon iaitu Selatan, Tengah dan Utara. Konvensyen tersebut akan menjadi platform terkini kepada ahli-ahli PBB mengenai pencapaian selain masa depan dari sudut ekonomi sosial dan dasar pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Ini termasuk pengenalan teknologi baharu yang bakal mengubah dimensi ekonomi Sarawak dengan kerjasama kerajaan perpaduan yang bakal memberi manfaat kepada rakyat. Sebanyak 138 daripada 151 projek transformasi luar bandar RTP berjaya dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban di bahagian Betong, yang mewakili 91.39% kadar kejayaan pelaksanaan bagi tempoh 7 tahun lepas sejak 2015. Baki 13 lagi projek akan bermula dalam masa terdekat. Demikian menurut Timbalan Premier Sarawak yang juga Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugahambas. Beliau menyatakan demikian pada taklimat berkaitan pelaksanaan projek RTP bagi kawasan itu di Sepauh. Beliau turut memaklumkan 2 lagi gelanggang futsal akan dibina di Sepauh. Ia merupakan projek tanggungjawab sosial korporat pihak swasta dan akan menambah kepada kemudahan sukan sedia ada di kawasan itu. Selain itu, terdapat cadangan untuk membangunkan kawasan lapang di hadapan Pasar Baru Sepauh yang menghadap Sungai Paku sebagai kawasan rekreasi dan medan selera. Dengan itu, Pekan Sepauh diharap dapat menjadi sebuah pekan yang mempunyai keupayaan dari segi ekonomi. Apatah lagi dengan siapnya projek lapangan terbang landasan pendek berbuling Stallport tahun depan akan memacu keseluruhan pembangunan di Sepauh. Sebanyak 92,000 bekas bubur lambuk telah dan akan diagihkan kepada kumpulan sasar dan orang ramai di Sarawak di bawah program Gerak Ramah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk sepanjang bulan Ramadan ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agor Dagang berkata, program anjuran kementeriannya itu bakal dilaksanakan di 132 lokasi seluruh negeri. Demikian menurut tim bukan kerajaan, rakan strategik perpaduan, pemimpin masyarakat dan pemimpin pertubuhan agama. So ini adalah aktiviti di seluruh negara. Jadi bagi kita di Kementerian Perpaduan Negara, ini adalah satu aktiviti yang dapat menyemarakkan kita yang pelbagai kaum agama untuk datang ke sini. Kita melihat tadi yang datang ke sini bukan Melayu saja, Cina, Iban, lain-lain semua ada. Datuk Aaron bercakap kepada pemberita merasmikan program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk peringkat negeri Sarawak di Kampung Semeriang Batu, Kuching. Sebanyak 2,000 bekas bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai dan penduduk sekitar pada majlis tersebut. Program serentak seluruh negara itu merupakan salah satu inisiatif terbaru Kementerian Perpaduan Negara bertujuan untuk memperkasa, mempertingkat dan mempergiat aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan dalam KRT bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk membangunkan komuniti rahmah. Program jelapang padi Batang Lupa di Sri Aman yang telah dirancang sebelum ini diharap dapat diteruskan. Yang meliputi kawasan di Setumbin Bijat dan Lingga Banting dengan keluasan kira-kira 5,000 hektar. Pengerusi Agensi Pembangunan Sri Aman, SADA, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, projek itu telah dirancang begitu lama, wajar diteruskan dan kawasan tersebut sememangnya telah sedia untuk dibangunkan.
Datuk Seri Rohani yang juga bekas ahli Parlimen Batang Lupar menjelaskan ia penting untuk keterjaminan makanan negara, malah kawasan itu merupakan kawasan tradisi tanaman padi bagi penduduk tempatan. Selain itu, terdapat kawasan di daerah Pantuk juga di Seri Aman yang boleh dibangun untuk tujuan sama. Datuk Seri Rohani turut mengalu-alukan kerjasama serta penglibatan agensi berkaitan kerajaan mahupun pihak swasta yang ingin membangunkan estet padi di Sarawak. Kita mengalu-alukan boleh kita bekerjasama, termasuk mungkin kita bawa sekali bernas bersama untuk sama-sama memajukan skala besar, sebab bila skala besar memang kita tidak lari daripada corporation yang besar-besaran, private sector, termasuk juga macam agensi seperti Felcra. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas cadangan kerajaan Persekutuan untuk membangunkan kawasan di Seri Aman sebagai estet padi berskala besar. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah menerusi Felcra Berhad akan membangunkan estet padi berskala besar termasuk di Sarawak bagi menangani isu keterjaminan makanan negara. Ia melibatkan kawasan di Seri Aman dengan keluasan sekitar 15,000 ke 20,000 hektar. Terdahulu, Datuk Seri Rohani telah menyampaikan sumbangan bakul kasih Ramadan kepada 160 penerima bagi kawasan Lingga yang berlangsung di Masjid Al-Hana Lingga. RTM telah pun memainkan peranan yang begitu penting sekali dalam usaha kita untuk merapatkan jurang maklumat antara kerajaan dengan rakyat itu sendiri, dan ini juga merupakan satu sumber untuk rakyat mendapatkan bukan sahaja maklumat tetapi hiburan dan berbagai lagi yang dapat menghubungkan antara rakyat dan kerajaan. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-77. 77 tahun sudah bersama-sama rakyat untuk menyampaikan berita-berita ya, lebih daripada kerjaan lah. RTM adalah permatu saluran media untuk kerjaan, dan kita berterima kasih dan selamat maju jaya dalam menyambut 77 tahun RTM di Malaysia. Penerbitan program Bintang Kecil dan Sape Junior oleh RTM Sarawak mampu membantu merancangkan industri kreatif di Sarawak selain memartabatkan seni alat muzik tradisional tempatan seperti sape. Timbalan Menteri Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Awam Michael Tiang Ming Ti menjelaskan pertandingan seperti itu telah banyak memberikan peluang kepada anak Sarawak, terutama mereka yang berada di luar bandar untuk tampil menunjukkan bakat mereka. Michael Tiang memberitahu ini kerana sesi uji bakat yang dijalankan oleh RTM tidak hanya tertumpu di Kuching sahaja, malah ia turut diadakan di beberapa lokasi lain di seluruh Sarawak termasuk di Pekan Kapit. Ujarnya, pertandingan bintang kecil juga satu permulaan baik untuk kanak-kanak meningkatkan keyakinan diri dalam membuat persembahan di atas pentas besar, dan ini terbukti dengan beberapa artis terkenal negara memulakan kerjaya seni mereka dengan menjadi peserta pada bintang kecil RTM. Michael Tiang berkata demikian ketika berucap melancarkan sesi uji bakat bintang kecil dan Sape Junior yang diadakan di Sibu. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Kapitan Ling Huawi. Semoga dengan kejayaan ini, program ini nanti kerjasama atau kolaborasi RTM dengan jabatan-jabatan atau agensi-agensi kerajaan persekutuan akan terus terjalin khasiat dalam memartabatkan seni dan budaya setempat. Sesi uji bakat bintang kecil dan Sape Junior berlangsung meriah dengan ramai peserta cilik dan pemain sape tampil mempertaruhkan bakat dimiliki mereka. Dalam pada itu, peserta daripada pelbagai kaum yang ditemui pada sesi uji bakat itu lebih berkeyakinan dengan persembahan mereka. 老师我都是我平常都是我自己，因为我觉得那首歌比较好唱，比较好。 Berlatih nyanyi untuk ada echo and ada suara yang tinggi lah. Harap terpilih lah
doakan terbaik lah. Selepas Sibu, sesi uji bakat bintang kecil dan sampai junior akan diadakan di Dewan Suara Kapit hari ini. Dalam pada itu, seramai 10 orang peserta menyertai sesi uji bakat pertandingan bintang kecil 2023 yang diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Bintulu. Penolong penerbit uji bakat pertandingan tersebut, Melati Melissa memberitahu uji bakat yang dijalankan di Bintulu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peserta. Limbang, Miri dan Kuching akan menjadi lokasi seterusnya uji bakat tersebut. Syarat-syarat penyertaan bagi anak-anak yang suka menyanyi kan. So korang boleh datang seawal pukul 10 pagi hingga 4 petang. Dan lokasi yang akan datang kita adakan juga sebenarnya di Limbang. Lepas tu kita ada di Miri dan di Kuching pada 15 dan 16 April. Melati memberitahu demikian pada sesi uji bakat pertandingan bintang kecil di Bintulu. Sementara itu, peserta yang ditemui teruja menyertai pertandingan tersebut bagi menguji vokal dan persembahan masing-masing. Relax macam tu, santai. Ada nervous sikit lah. Saya pernah ikut pertandingan menyanyi dan saya berasa gembira sangat lepas ikut menyanyi. Pertandingan bintang kecil merupakan anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri. Ia mula diperkenalkan sejak tahun 1986 di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan pada 1998. Pihak swasta di Miri turut tidak terkecuali dalam memberi khidmat sosial kepada anak-anak yatim menerusi program Tengayuh Sosial Korporat CSR bersempena bulan Ramadan. Pengarah Kluster Sumber Manusia sebuah tempat peranginan di Miri, Sofia Fanchalis Goh berkata, ia dilaksanakan menerusi program Serve 360 yang dilancarkan pada tahun ini. Sophia berkata dalam memberi khidmat sosial kepada komuniti, pihaknya berharap ia memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. It's actually for our associates and managers to mingle around with the children to give them the experience of dining in a 5-star hotel. So it's actually part of our CSR program. Beliau ditemui pemberita pada majlis berbuka puasa bersama Pusat Jagaan Rumah Kesayangan Kami di Miri. Seramai 60 anak-anak yatim bersama dengan 10 orang penjaga diraikan pada majlis berbuka puasa tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.